Kita akan sambung berkenaan dengan bacaan ketika sujud. Kami meriwayatkan daripada Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang telah kami sebutkan juga di dalam bab sebelum daripada ini ketika rukuk, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya baginda membacakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala nikmat dan di atas segala taufik dan hidayah serta inayah daripadanya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi dibekalkan oleh Allah nyawa, kehidupan dan kesihatan, serta kita diberikan kelapangan untuk dapat beriktikaf di rumah Allah pada waktu yang mulia ini untuk kita menuntut ilmu dalam pengajian kuliah maghrib kita. Dan insya-Allah hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah, kita akan menyambung semula pembelajaran dan pengajian kita melalui kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi, sambungan berkenaan dengan sujud, tuan-tuan. Kita akan sambung berkenaan dengan bacaan ketika sujud. Kami meriwayatkan daripada Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang telah kami sebutkan juga di dalam bab sebelum daripada ini ketika rukuk, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya baginda membacakan doa ini. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh, yang bermaksud Maha Suci Allah, Tuhan kepada para malaikat dan juga roh. Roh di sini maksudnya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Nama lain bagi malaikat Jibril adalah gelaran Ruhul Amin. Disebut Ruhul Amin, iaitu roh yang suci atau roh yang sangat bertanggungjawab, sangat beramanah. Ini di antara salah satu daripada bacaan yang Nabi SAW bacakan di dalam sujud dan juga di dalam rukuk, tuan-tuan. Sebelum ni kita dah belajar dalam bab rukuk, doa dan zikir ini juga Nabi bacakan dan boleh juga dibacakan di dalam sujud. Jadi sama ada tuan-tuan baca ketika rukuk ataupun boleh juga dibaca ketika sujud, iaitu Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Biasa kita pernah dengar zikir ni kita baca masa antara selawat di antara tarawih, kan? Tapi tahun ni PKP tarawih
Mungkin ada yang tak baca lah pasal tak hafal kan. Jadi nak menunjukkan pada kita dia sebenarnya adalah merupakan salah satu daripada zikir yang terbaik dan doa yang terbaik untuk diperbanyakkan ketika rukuk dan sujud. Kenapa tuan-tuan? Sebab kata para ulama ketika menghuraikan doa ini, di dalam doa itu ada disebutkan dua lafaz, dua perkataan, yang mana perkataan itu adalah perkataan yang merujuk kepada tauhid dan merujuk kepada kesucian zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama subuh. Subuh diambil daripada perkataan sabbaha, iaitu benar-benar mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang sifat-sifat kelemahan. Apa makna subuh ataupun makna tasbih? Kalau kita sebut subhanallah, itu kita telah mensucikan Allah dengan satu kesucian. Tapi kalau kita sebut subuh, kita mensucikan Allah dengan tiga kesucian. Maknanya mensucikan Allah daripada dengan tiga kesucian itu, yang pertama sebab diguna lafaz sirah muntaha lil jama'. Kita gunakan lafaz subuh adalah lafaz jama' kepada lafaz jama'. Dia jama' kepada jama'. Itu kalau kita belajar bahasa Arab lah. Maknanya Arab jamak ni dia merujuk kepada tiga dan bilangan ke atas. Jadi bila kita sebut subuh, maknanya dia merangkumi tiga ungkapan plural itu dalam mensucikan Allah Ta'ala. Yang pertama, mensucikan Allah Ta'ala itu daripada sebarang sifat-sifat yang lemah, yang tidak layaknya bagi Tuhan. Yang kedua, mensucikan Allah Ta'ala itu daripada sebarang sifat perumpamaan dan persamaannya dengan makhluk, tanpa menyamakan Tuhan dengan makhluk. Itu juga terungkap daripada perkataan subuh. Dan yang ketiga, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu daripada sebarang Tuhan-Tuhan yang lain yang telah diangkat dengan disyirikkan padanya atau disekutukan baginya akan Allah. Jadi maknanya daripada lafaz perkataan subuh itu, kita telah mensucikan Allah daripada tiga hal tadi. Adapun lafaz yang kedua disebut di sini Quddus, daripada perkataan qaddasa dalam arti kata taqdis. Taqdis tasbih maknanya kita sucikan Tuhan. Taqdis maknanya kita membesar dan mengagungkan Tuhan. Jadi bila disebut Quddus dekat sini, ia merujuk salah satu daripada sifat Allah, salah satu daripada nama Allah, daripada 99 nama Asmaul Husna, salah satu daripadanya Al-Quddus, iaitu Tuhan yang layak baginya untuk diagungkan. Ya. Sebab tu kalau tuan-tuan nak agungkan Allah, tuan-tuan kena baca Subhana Rabbiyal Azim. Baru tuan-tuan menggabungkan antara tasbih dan taqdis. Tapi kalau tuan-tuan baca subuh, Quddus, dia lebih baik daripada menyebut dua kalimat itu dengan satu perkataan yang panjang, kerana dia lebih ringkas. Jadi sebab itu perkataan itu telah dihimpunkan segala kebaikannya pada dua patah perkataan itu sahaja. Tak payah nak buat sentence, tak payah nak buat satu ayat Subhana Rabbiyal Azim panjang. Jadi kalau nak rangkumkan satu perkataan itu, hanya terhimpun pada dua perkataan tadi, iaitu subuh dan Quddus. Ya. Maknanya Quddus, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketinggiannya daripada segala makhluk-makhluk yang ditinggikan.
dan mengagungkan Allah Ta'ala dengan kedudukannya yang maha tinggi. Dan yang ketiga, mengagung dan membesarkan Allah Ta'ala daripada segala sesuatu yang wujud. Ya. Jadi itu makna rangkumi subuh dan kudus. Baik. Kemudian kita tengok riwayat yang seterusnya. Kami juga telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa apabila Rasulullah SAW sujud, baginda akan membaca doa berikut. Ini yang Nabi ajar pada Sayyidina Ali. Tadi Nabi ajar pada Sayyidatina Aisyah. Apa bacaannya? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu walaka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini di antara bacaan doa Rasulullah. Kalau kita tengok sepintas lalu, seakan-akan sama dengan bacaan yang dibaca di dalam sujud sahwu. Kalau kita terlupa dengan beberapa keraguan yang wujud di dalam salat, kita buat sujud sahwu atau orang panggil sujud sahwi, dan kita bacalah sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita boleh juga baca yang tu. Tapi kalau orang tu tak hafal juga, panjang Ustaz, tapi saya nak buat juga sujud sahwi, boleh memadai dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pun boleh juga, tak jadi masalah. Kerana doa ini juga yang kita dok baca dalam sujud sahwi itu juga baginda baca di dalam sujud yang biasa, macam sujud sembahyang dalam solat fardu ataupun di dalam solat sunat, boleh juga. Cuma dia ada tambahan di hadapannya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Tiga perkataan tu ditambah di hadapan sebelum bacaan yang kita baca dalam sujud sahwu. Apa maknanya? Ya Allah, ya Tuhanku, hanya senya bagimulah aku sujud. Sebab itu para ulama mengatakan sujud adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Maka tidak boleh sujud selain daripada Allah, sama ada sujud i'tiqadi ataupun sujud ibadah. Dia sujud ada dua. Satu, sujud dengan mengiktiqad seseorang itu nak diagungkan. Sebab sujud ni perbuatan mengagungkan atau meninggikan. Jadi kalau siapa sujud yang disertakan padanya dengan i'tiqad bahwasanya dia nak tinggikan sesuatu benda itu yang merupakan hanya senya Allah saja yang berhak mendapatkannya, walaupun dia tak kata benda itu Tuhan, dia telah syirik. Dia telah syirik. Contoh, saya tak kata dia Tuhan, tapi saya suka sujud kat dia. Apa iktiqad awak? Saya nak tinggi dan mengagung dan memuliakan dia. Sedangkan sujud tu hanyalah hak mutlak yang selayaknya bagi Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh jika sujud itu diiringkan dengan kepercayaan untuk pengagungan dan ketinggian. Yang kedua dipanggil sebagai sujud ibadah, iaitu sujud perhambaan kita yang kita kerjakan sebagai satu ibadat, mendekatkan diri kepada Allah. Pasal apa sujud? Inilah cara saya nak mendekatkan diri kepada Allah. Yang tu pun adalah hak mutlak bagi Allah Ta'ala. Adapun ulama bincang, apakah sujud ni di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dibenarkan selain daripada dua sujud tadi? Ada khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata masih dibenarkan yang dinamakan sebagai sujud takrim ataupun sujud takrimah, sajdatu takrimatu, yang memberi maksud sujud untuk
bukan meninggi dan mengagungkan, tetapi penghormatan. Sujud penghormatan. Ada ulama kata dibenarkan, seperti seseorang itu berdasarkan kepada dalil Allah perintahkan malaikat sujud penghormatan pada Nabi Adam yang dicerita dalam Quran, ataupun disebut dalam hadis dua orang Yahudi yang apabila dia nak memeluk Islam, dia pernah datang kepada Rasulullah, lantas dia sujud di kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciumnya. Cium kaki Nabi itu. Sampai peringkat Nabi angkat kedua mereka, Nabi tak bagilah dia sujud, takut nanti dia nak sembah. Nabi pun segera angkat dia. Kemudian Nabi tanya, apa tujuan kamu? Dia kata, aku datang untuk memeluk Islam. Jadi Nabi Islamkan mereka. Tapi ulama bahas Nabi tak marah mereka ketika mereka kali pertama langsung menghadap Rasulullah dan sujud. Kerana ulama mengatakan itu sujud adalah sujud penghormatan, bukan sujud pengiktirafan bahawa Rasulullah itu sebagai Tuhan yang disembah, tidak. Ya. Sebab itu ada ulama seperti apa dinukilkan oleh Imam Nawawi, sebahagian ulama membenarkan seorang anak sujud kepada ibunya. Macam dia nak minta maaf, dia sujud pada ibunya dengan syarat dia tidak berniat untuk menyembah ibunya, tetapi hendak memohon kemaafan kepada ibunya. Sebahagian para ulama yang lain dia tak benarkan. Ya, dia kata yang kisah Nabi Adam punya sujud, yang kisah Nabi Yusuf yang disujud oleh Nabi Yaqub ayahnya dan abang-abangnya, dia telah dimansuhkan hukumnya. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mana baginda bersabda, baginda menyatakan bahawasanya dalam satu hadis Nabi kata, lau kuntu amiran la amartu nisaikum an tasjuda li zawjihi. Kalaulah aku ni benar-benar nak perintahkan manusia ni untuk buat sujud penghormatan, Nabi cakap, nescaya aku akan memerintahkan setiap para isteri untuk sujud kepada suaminya, tetapi aku dilarang untuk memerintahkannya. Nabi sebut macam tu. Jadi ada ulama menggunakan pendapat kedua, kata hadis yang Nabi sabdakan itu telah memansuhkan hadis-hadis yang lain dan hukum-hukum yang sebelumnya yang dibenarkan. Sebab Nabi kata, kalaulah Allah perintahkan aku benarkan manusia sujud sesama manusia sebagai penghormatan, benda pertama Nabi kata yang aku nak suruh orang sujud, isteri kena sujud kat suami dulu. Isteri kena sujud kepada suami. Kalau Nabi tak cakap macam tu, tuan-tuan, tiap-tiap hari sebelum apa-apa, isteri kita kena sujud kat kita. Bang, saya minta maaf, bang, sujud. Ya? Tapi sebab Nabi kata, kalau aku ingin buat, aku akan buat, tetapi aku tidak melakukannya kerana ia dilarang. Sebab tu ada pendapat kedua kata, tidak boleh sujud kepada sesiapa lagi, melainkan apa yang silam sahaja, kerana menutup jalan daripada kesyirikan. Memang mula-mula sujud hormat, tapi lama-lama dia bukan niat hormat dah, dia niat untuk mengangkat orang itu menjadi Tuhan. Ya, menjadi Tuhan. Baik. Kemudian disebut dalam hadis ini, doa ni, wa bika amantu, dan hanya kepada engkau aku beriman. Ini menunjukkan kenapa iman diletak selepas sujud. Nak menyatakan sujud kalau tanpa iman maka tidak diterimanya ia, kerana dia sebahagian daripada ibadah. Dia sebahagian daripada ibadah. Walaka aslamtu, dan hanya kepada engkau aku menyerahkan diriku ya Allah. Yani kita menyerahkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Kemudian disambungkan lagi, telah sujudnya wajahku ini kepada Tuhan.
Sebab tu sujud disebut wajah. Wajah ini tuan-tuan, tempat paling mulia pada bahagian wajah kita adalah dahi. Dahi ini kawasan wajah lah. Daripada tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, daripada cuping telinga ke cuping telinga, ini kawasan wajah. Dalam semua kawasan wajah, paling mulia adalah dahi. Paling mulia adalah dahi. Kalau mata, banyak dosa mata tuan-tuan. Saya teringat kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kalau bukan kerana dahi, tidak ada pada wajah manusia itu sedikit kemuliaan. Tak ada. Kenapa tak ada tuan-tuan? Mata kita buat dosa tuan-tuan. Mana ada mata yang tak buat dosa? Bohong lah. Nak duduk kat Taipan ni. Kan? Tengok kerja pula. Keluar je nampak. Keluar je nampak. Takkan nak pejam mata semacam. Kan? Memang niat terpandang. Tapi lama-lama 2 kali pandang. 3 kali pandang. Masuk highway kat billboard nampak lagi. Kali pertama terpandang. Lepas tu tengok pula cermin belakang, pandang kali kedua. Contoh. Jadi mana ada mata yang tak buat dosa? Kemudian bahagian wajah kita ada mulut. Oh, mulut lagilah banyak. Mulut lagilah banyak buat dosa. Kemudian kita ada hidung. Hidung yang kedua. Yang mana hidung merujuk kepadanya apa-apa saja bauan yang kita cium yang mencetuskan perasaan nafsu rangsangan. Cium bau wanita yang mengenakan wangian. Terangsang untuk kita melihat. Mencium sesuatu daripada apa-apa yang mencetuskan kegairahan. Itu juga adalah salah satu daripada bahagian dosa pada wajah. Tetapi kata para ulama, kalau bukanlah kerana dahi, nescaya tidak akan ada dosa yang digugurkan daripada seluruh batang tubuh manusia itu. Macam mana taubat? Apabila seorang hamba Allah meletakkan dahinya di tempat yang paling hina untuk dia meminta ampun kepada Tuhan dia. Sebab tu bila kita salat, kita wajib meletakkan dahi, yang mana Nabi sebut, umirtu an asjuda ala sab'ati adwin. Aku diperintahkan oleh Allah, ataupun a'zumin, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud pada 7 bahagian. Kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua jari kaki, kita dah ada 6. Yang akhir Nabi kata al-jabhatu thumma asyara ila anfi. Nabi kata yang ketujuh adalah dahi. Kemudian Nabi diam sekejap, Nabi tunjuk, kemudian diikutinya adalah hidungnya. Sebab tu baru ni orang tanya saya, Ustaz, apa hukum kita salat, kita pakai face mask? Nak kena ikut SOP. Takkan nak sujud terapung pula. Lagilah tak sah, tak sampai 7. Kalau tarik ke bawah sekarang, tak boleh dibenarkan datang semayang pula pasal tak ikut SOP. Jadi kami serba salah lah. Nak semayang kat rumah, iyalah, tapi tak sedap lah. Dah biasa semayang kat masjid. Baik. Dia, bila kita salat, kita tutup hidung, kita tutup mulut. Dahi kita tak tutup. Ulama berbeza pendapat. Apakah wajib hidung kena letak di lantai? Kan Nabi kata 7 anggota tadi kan. Nabi sebut dahi, tapi lepas tu lama sikit Nabi isyaratkan juga pada hidung. Tapi Nabi tak sebut hidung, Nabi sebut dahi. Jadi ulama pun berbezalah pendapat. Mazhab Syafi'i kata hidung tidak wajib diletakkan di lantai. Siapa sujud, tekan dahi dia, hidung dia terangkat daripada lantai,
sah sujudnya. Tapi kalau dia sujud, dia lapikkan pada dahinya dengan sesuatu, dia pakai telekung sampai sini, dahi pun tutup, pakai songkok ke kopiah ke sampai langsung tak kena bahagian dahi, maka batal sujudnya. Itu semua ulama sepakat, tak ada khilaf. Ulama bukan khilaf kat dahi, ulama khilaf pada hidung. Ulama khilaf pada hidung. Dahi tak ada khilaf. Semua kata dahi wajib. Yang khilaf pada hidung. Mazhab Syafi'i kata hidung tak perlu kena dekat lantai. Walaupun di hidung mancung pun tak payah kena kat lantai pun tak apa. Tapi kalau dia bubuh kat lantai, itu dapat pahala sunat. Sebab Nabi tak sebut hidung, Nabi sebut dahi. Lepas tu Nabi isyarat hidung. Nak katakan itu adalah tambahan yang untuk menyempurnakan lagi sujud, bukan suatu kewajipan. Tapi ada mazhab lain kata, macam mazhab Hanafi, dia kata, oh bila Nabi sebut dahi, lepas tu Nabi isyarat hidung. Mazhab Hanafi lain pula. Dia kata boleh pilih. Bu hidung saja pun okey, bu dahi saja pun okey. Ikutlah mana selesa. Selesa hidung, bu hidung. Ui, sakit hidung tu kan. Baik bu dahi lah. Kena yang hidung mancung, hidung kepek tak apalah. Dia lepeh, cantik, bubuh tak sakit. Yang hidung mancung, bu hidung, sakit lah. Tapi dia boleh pilih salah satu. Ada mazhab lain pula yang ketiga kata, mazhab Hambali dan sebagainya kata, oh hidung pun wajib sama seperti dahi. Wajib sama seperti dahi. Sebab Nabi kata dahi, tapi Nabi tunjukkan juga pada hidung. Tetapi tuan-tuan, soalnya kalau kita pakai lapik menutup pada bahagian muka, hidung tu tetap kita letak di lantai. Cuma ada sesuatu yang menutupinya. Sesuatu yang menutupinya. Apakah sah ataupun tidak? Sebenarnya mazhab yang kata wajib bubuh hidung kat lantai pun dia kata boleh diberikan keringanan untuk menutup dan mengalaskan dahi atau hidung jika ada keperluan. Contoh, Nabi pernah sujud. Masa tu Nabi musafir, Nabi sujud letak dahi di atas padang pasir. Panas tuan-tuan. Masa tu musim panas. Letak pedih. Apa Nabi buat? Baginda mengambil kain yang Nabi pakai di selendangnya, Nabi letak, Nabi sujud di atas dahinya. Minta maaf, Nabi sujud dahi itu di atas tempat lapik itu tadi. Kerana apa? Menghalangi daripada sesuatu yang panas. Yalah, kalau kita letak dahi kita lama panas ke tu, oi jangan. Ya, macam dekat siapa semayang dekat luar lantai tu, kalau pihak AJK tak sediakan tikar mengkuang tu, jenuh sujud atas tu, panas tu tuan. Time-time terik matahari ni. Ya. Jadi bahaya pula kat dahi kita boleh mengelupas. Jadi boleh kita letakkan sesuatu, jika ada hajat, maka itu tidak bersalahan. Samalah juga seorang wanita, ulama kata kalau dia cantik, afdalnya wanita kalau solat dia buka, jangan pakai purdah. Tapi kalau dia tempat masjid dia tu jenis tak ada hijab, tidak ada tirai contohnya, tidak ada sitir, dan tempat lelaki dengan perempuan sangat kecil, sehingga lelaki yang ajnabi selalu mundar mandir. Sekali jalan tengok, wui cantiknya perempuan ni. Perempuan duduk semayang, duduk depan pemik gambar. Contohlah. Maka apa yang ulama kata, perempuan itu wajib untuk mengambil kainnya lalu menutup wajahnya, dan salatlah ia dalam keadaan itu sehingga selesai. Walaupun dia sujud bubuh, dahi ke, hidung dia ke, di atas lapik itu, kerana dia nak menutupkan muka dia. Hidung dia ke dia tutup, nak menutupkan muka dia. Kerana nak mengelakkan daripada fitnah. Boleh
jika ada keperluan. Jadi kita duk pakai face mask ni pun ada keperluan jugalah tuan-tuan, iaitu prevention, sadduz zari'ah, untuk kita membuat langkah keselamatan, berhati-hati daripada jangkitan wabak. Jadi jelas dah kat situ. Sekarang ada lagi duk tanya soalan lagi, tak larat jawab tuan-tuan. Baik. Baik, tuan-tuan rahmati oleh Allah, kemudian disebutkan kami telah yang mana Allah Ta'ala telah menciptakan rupa kami dan membuka pendengaran kami dan memberi pandangan pada kami. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Tuan-tuan tengok Nabi susun ayat ni. Nabi cerita masa sujud. Tuan-tuan bayangkan kalau kita tadabbur doa Nabi ni, baru kita sujud tu kita faham pasal apa sujud ni. Nabi relatekan kita kena sujud pada Allah ni untuk mensyukuri nikmat apa tuan-tuan? Nikmat khilqah. Apa nikmat khilqah? Nikmat Tuhan cipta kita. Jadi siapa yang malas sujud, atau jenis kalau nak sujud sekejap, ini memang tak layak untuk hidup atau diciptakan. Sebab tuan-tuan tengok dalam doa ni Nabi kata apa? Bila kita sujud, Nabi kata baca, aku letakkan wajahku ini hanya kepada engkau ya. Sebab apa? Wasawwarah. Pertama sekali, engkaulah Tuhan yang telah membentukkan aku di dalam rahim ketika sebelum aku dilahirkan. Apa makna taswir? Antara nama Allah Al-Musawwir. Kalau kita baca dalam Asma'ul Husna, antara nama Allah Al-Musawwir, Tuhan yang membentukkan. Bubuh kepala kat atas, tangan kat tengah, perut, patu kaki. Yang tu taswir, buat bentuk. Kita kena syukur. Tuan-tuan lahir, kepala ada, tangan ada, kaki ada, perut ada, semua cukup. Jadi Allah Ta'ala kata, Nabi ajar kita, pasal apa lagi kamu tak mau sujud? Kamu dah dicipta oleh Allah ahsanul khaliqin. Inilah penciptaan yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Pasal apa tak bersyukur? Cara nak terima kasih nikmat penciptaan itu, sujud lama pada Tuhan. Sujudlah kamu kepada Allah. Bahkan saya pernah baca kata Al-Imam Al-Maqdisi, tuan-tuan tengok, kenapa bayi apabila dia nak lahir, peringkat awal bayi ni mula-mula kepala dia duduk kat atas. Kepala dia duduk atas. Bila dia nak lahir, tuan-tuan, Allah jadi kepala dia turun untuk pergi ke saluran tempat dia keluar, dan posisi bayi ketika dia nak keluar mirip sujud. Tuan-tuan pernah tadabbur ke benda macam ni? Kita kira sambut anak, anak nombor berapa orang, saya hebat, 7 orang anak. Tapi tak tahu pasal apa Allah suruh kita sujud. Kan? Anak ramai. Tapi nak sujud pada Allah Ta'ala, Allah, kita sujud sat-sat dah. Pasal apa? Kita kalut, meeting banyak, kerja banyak. Ini satu benda yang menggambarkan kita tak pernah menghayati setiap benda yang Allah Ta'ala perintahkan dan kurniakan dalam hidup kita. Allah jadikan bayi itu turun sendiri. Doktor pun tak boleh buat apa tuan-tuan. Orang dulu berbidal lah, urut sana, orang ni belum tentu dia keluar ikut pintu juga. Kadang-kadang doktor tak boleh buat apa, kenalah operate, tak boleh buat apalah. Ya. Nak menunjukkan kepada kita, pertama mensyukuri nikmat Allah bagi kita ada rupa. Nombor 2, wasyaqqa sam'ah. Masa kita duduk dalam rahim ibu kita, benda pertama panca indera yang Allah bagi adalah pendengaran. Sebelum Tuhan bagi jantung, Tuhan bagi pendengaran dulu.
Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam suratul Sajdah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kami telah menciptakan kamu masa kamu duduk dalam rahim ibu kamu. Aku ciptakan pendengaran dulu. Otak ni, hati, jantung ni mai bila? Mai last. Last sekali. Bukan last penghujung tu. Maknanya lepas daripada pendengaran, lepas daripada penglihatan, dan lepas daripada tu baru datangnya jantung. Sebab itulah orang tua-tua dulu, kalau anak dalam perut, dia suka bercakap. Orang tua-tua dulu lah. Anak mak buat apa ni, dia tepuk. Kan budak tu, pusing lah, tendang apa lah. Suruh baca Quran. Sebab budak tu, walaupun dia jantung tak ada lagi, dia dengar lah. Dia dengar lah tu. Pendidikan itu sudah pun wujud ketika dia masih berada di dalam rahim ibu dia. Jadi kita syukur pada Allah Ta'ala, kita keluar ni tuan-tuan, Tuhan bagi kita boleh dengar. Dan ketika kita keluar itu, benda pertama yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan untuk bagi anak tu dengar adalah ungkapan azan. Kenapa azan? Sebab azan menyeru kepada sujud. Subhanallah. Isyak lah. Oh, biasa bunyi bom, tak bunyi. Wallahu a'lam. Seronok tak? Assalamualaikum.